Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Bagi pembelajaran pada hari ini, kita akan lihat pada unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah 8.1.1 iaitu menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Utama Negara Malaysia. Mari kita lihat sejarah ringkas penubuhan institusi yang di-Pertuan Agong. Institusi yang di-Pertuan Agong wujud selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhannya dibuat semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Utama Negara. Terdapat 3 badan di bawah institusi yang di-Pertuan Agong. 3 badan tersebut adalah Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Badan Perundangan berperanan sebagai menggubal undang-undang negara. Badan Eksekutif melaksanakan dasar-dasar negara yang diluluskan. Badan Kehakiman pula adalah mentadbir keadilan secara saksama. Sekarang, mari kita lihat info ringkas mengenai sistem pemilihan yang di-Pertuan Agong. Sistem pemilihan yang di-Pertuan Agong melalui sistem penggiliran melibatkan 9 orang Raja Melayu dari negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Johor, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang dan Kedah. Sistem pemilihan yang di-Pertuan Agong berlaku dalam tempoh pemerintahan selama 5 tahun. Sistem ini tertakluk pada Perlembagaan Persekutuan. Mari kita ikuti kronologi ringkas pemilihan yang di-Pertuan Agong. Pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong akan melalui undian sulit yang dilakukan oleh 9 Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Seterusnya, berlaku pengisytiharan nama yang mana Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan nama Raja atau Sultan yang terpilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, surat pengesahan pemilihan. Surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong akan dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya berlaku kenyataan akhbar. Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Akhirnya, lafaz sumpah atau ikrar dan tanda tangan surat sumpah akan berlaku. Yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Institusi yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting sebagai tonggak perpaduan di negara kita. Kita sebagai rakyat haruslah menghormati dan menyanjungi institusi tersebut. Seterusnya, mari kita lihat fokus kita iaitu menyatakan kepentingan menghargai yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan.
Secara umumnya, terdapat beberapa kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Antara kepentingannya adalah dapat mengekalkan keamanan negara, dapat mengelakkan perpecahan kaum, dapat meningkatkan toleransi rakyat dan pemimpin, kegigihan pemerintah dalam melaksanakan tugas, menghargai sumbangan Yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahannya, serta menjadi contoh baik kepada negara lain. Fokus kita yang seterusnya adalah 8.1.2 iaitu menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Mari kita ikuti secara ringkas sejarah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ditubuhkan pada 1948 menggantikan Durba. Durba ditubuhkan pada 1896 yang disertai 4 orang raja dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan yang merupakan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ianya berperanan sebagai pejabat penyimpan mohon besar raja-raja dalam mengurus segala urusan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja dianggotai 9 orang Raja Melayu dan 4 orang Yang di-Pertua Negeri. Tugas utama Majlis Raja-Raja adalah pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Mari kita lihat peranan Majlis Raja-Raja. Peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong berlaku dalam 3 keadaan iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum pemilihan, Majlis Raja-Raja akan memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Semasa pemilihan berlaku, Majlis Raja-Raja akan melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang baharu. Selepas proses pemilihan, Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan nama Yang di-Pertuan Agong. Secara ringkasnya, hari ini kita telah melihat iaitu kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Dan kita juga telah melihat 3 badan kerajaan yang dipayungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, kita melihat kepada kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Dan terakhir sekali, kita juga telah melihat kepada sejarah Majlis Raja-Raja dan juga peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.